أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 59. Sebelum itu kita tengok pengajaran ayat lepas ayat 57 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Maksudnya, mereka berkata, sekiranya kami mengikuti petunjuk bersama engkau, kami akan dihalau, diusir daripada bumi kami. Allah menjawab, tidakkah kami telah teguhkan mereka tanah suci yang aman, yang dikumpul kepadanya buah-buahan setiap sesuatu sebagai rezeki dari sisi kami. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pengajarannya pertama, setiap rezeki manusia telah dijamin oleh Allah. Setiap rezeki manusia telah dijamin oleh Allah, walaupun mereka kufur dan menyembah berhala. Yang kedua, sekiranya ketika kufur, manusia dijamin rezeki dan keamanan, maka sudah pasti rezeki mereka lebih terjamin dan lebih aman apabila mereka memeluk Islam. Yang ketiga, Allah Maha Berkuasa untuk memberi rezeki. Allah Maha Berkuasa untuk memberi rezeki kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki, walaupun berada di tengah padang pasir yang kering kuntang
atau dalam gua seperti pemuda Kahfi, atau dalam ikan seperti Nabi Yunus alaihi salam. Yang keempat, kejahilan adalah punca utama manusia tidak kenal dan cinta Allah. Yang merupakan penciptanya dan pemberi rezeki kepadanya setiap saat. Ayat 58. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Maksudnya, dan berapa banyak kami telah binasakan daripada negeri-negeri yang sombong dan melampau. Maka demikian itu, tempat-tempat kediaman tidak lagi didiami selepas mereka dibinasakan kecuali sedikit. Dan kamilah pewaris kepada tempat itu. Pengajarannya, manusia yang tidak aman dan selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, ialah manusia yang kufur terhadap segala nikmat Allah. Dan akhirnya Allah binasakan mereka di dunia. Yang kedua, kufur nikmat adalah penyebab kepada azab Allah. Yang ketiga, haram. Haram pergi dan duduk di tempat kaum yang diazab oleh Allah. Kecuali dalam keadaan menangis dan mengambil pengajaran. Okey, kita sambung tadabbur ayat. Okey, ayat malam ni 59 kaitan dengan ayat lepas. Ayat lepas Allah menjawab ke syubhat
kesamaran yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrikin Mekah, iaitu mereka tidak beriman sebab mereka takut apa? Takut rezeki mereka tidak ada dan mereka tidak akan aman. Mereka akan diusir. Jadi Allah jawab apa dah? Sebenarnya sebelum mereka beriman, mereka telah aman dan rezeki mereka telah dijamin. Jadi yang sebenarnya penyebab utama manusia tidak aman bukan sebab beriman, tapi sebab mereka kufur kepada Allah, batirat ma'isyataha. Okey, timbul persoalan. Kalau umat-umat dahulu, kaum Nabi, kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah sebab mereka kufur. Kan? Maka timbul persoalan, kenapa Allah tak binasakan orang Mekah? Orang Mekah sekian lama kufur kepada Allah dan penyembah berhala. Tapi Allah tak binasa orang Mekah sebagaimana Allah binasa kaum Ad, kaum Samud. Jawapannya ayat malam ni. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana, dan tidak adalah Rabbuka. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Tuhan engkau muhlika, membinasakan. Al-Qura. Qura apa tadi? Jamak ke mufrad? Mufradnya Al-Qaryah. Kalau satu Al-Qaryah, kalau banyak Al-Qura. Apa makna qaryah? Tempat yang ada orang, sama ada kecil atau besar, sama ada orang tu ramai ataupun sedikit. Dan qaryah telah dimelayukan. Kan? Jadi bahasa Melayu kan? Awak penduduk Korea mana? Jadi banyak perkataan Arab telah dimelayukan. Okey, jadi Allah kata, tidaklah Tuhan engkau membinasa negeri-negeri. Salah satu nama Mekah apa dia? Salah satu nama Mekah, Ummul Qura. Ibu kepada negeri-negeri. Sebab tu di Mekah ada satu universiti namanya, kenapa? Macam pernah masuk je. Macam tahu je. Jami'atu. Pernah dengar? Kena dengar ke mana? Tak pernah pergi Mekah kan? Inilah universiti tempat Ustaz belajar. Tahu kan? Dah tahu diam. Okey. Rabbu. Cuba orang sikit. Kenapa Rabbu baris depan? Isim kana. Aina khabar kana. Cari khabar kana. Khabar kana. Kalau Rabbu isim kana. Kana kan mesti ada isim dan mesti ada khabar. Kan? Isim kana marfu'. Khabar dia mana? Muhlika. Kan? Isim kana marfu'. Rabbu isim kana marfu'. Muhlika khabar kana mansub. Boleh? Okey, Allah kata Tuhan engkau tidak akan binasakan mana-mana negeri hatta, sehingga.
Yab'asa. Hatta dia mengutuskan. Di ummiha. Ummi, ibu. Ha balik pada apa? Ha? Balik pada Al-Qura. Jadi apa maksud ni? Tuhan engkau tidak akan binasakan mana-mana negeri sehinggalah dia mengutuskan di ibu negeri-negeri itu. Mana Ummi ni tempat yang paling besar ataupun center dia. Sebab tu dia panggil ibu. Dia terjemah apa tu? Ibu kota ataupun ibu negeri lah. Kenapa Mekah dipanggil ibu kepada negeri-negeri? Sebab kalau ikut kajian, Mekah ni kat tengah-tengah. Kenapa Allah turun wahyu di sini, Allah utuskan Rasul di sini, di Mekah? Sebab dia di tengah-tengah dunia. Kenapa? Apa hikmahnya? Supaya dakwah mudah tersebar. Nak ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Tapi kalau bermula daripada sini, nak sampai ke hujung ni, lambatkan. Jadi Mekah tu center dunia. Sebab tu dipanggil Ummu, ibu kepada negeri. Negeri-negeri sebelahnya apa dia? Cuba buka surah ni. Surah Hud ayat 117. Surah Asy-Syura ayat 7. Ini kemudian. Surah Asy-Syura ayat 7. Okey. Wa kadzalika, dan demikian itulah auhayna, kami telah wahyukan ilaika kepada engkau Qur'anan Arabian, dalam bahasa Arab. Orang Arab tahu tak bahawa Quran tu dalam bahasa Arab? Kalau dia tahu, kenapa Allah bagi tahu benda yang mereka dah tahu? Kalau Allah kata Quranan saja, mereka tahu memang dalam bahasa Arab. Tapi kenapa Allah sebut Arabian? Kemuliaan? Supaya mereka tak ada alasan. Kami turun ni, Quran bukan dalam bahasa Jepun. Kalau bahasa Jepun kamu tak faham, okeylah. Dalam bahasa kamu. Dan itu menunjukkan rahmat Allah. Allah turun Al-Quran untuk difahami. Maka sebab itu Allah turun dalam bahasa bangsa yang diturun padanya Al-Quran. Okey, untuk apa ni? Quran kami turun pada engkau dalam bahasa Arab untuk apa? Litunzira, untuk engkau beri peringatan. Apa mana tunzira ataupun inzar? Al-inzar. Al-inzar ialah al-i'lam bima yakhaf. Inzar ialah memberitahu dengan apa yang menakutkan. Itu makna inzar.
Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Azab. Azab kan? Duduk dalam api neraka. Tapi cerita api neraka ni selalu tak diingatkan kepada manusia. Selalu tak? Mana ada selalu? Tak ada kan? Walaupun ayat tu dibaca, tapi orang tak rasa itu peringatan untuk mereka. Sebab mereka tak faham. Tapi bila Quran turun pada Nabi, orang Arab tahu tak? Nabi nak bagi peringatan tentang hari akhirat. Hari pertama mereka dah tahu. Sebab apa? Sekarang dah 1400 tahun lebih Quran turun, dibaca, dikhatam. Tapi yang baca tak rasa takut pada api neraka. Tak rasa takut pada azab Allah. Kenapa? Orang Arab hari pertama dah takut dah. Sebab tu mereka terus beriman. Sebab tak tadabbur. Kenapa tak tadabbur? Tengok hari pertama lagi Allah kata Quran diturunkan untuk engkau bagi peringatan. Allah tak kata Quran diturunkan untuk engkau baca. Apa lagi? Taranum. Apa lagi? Khatam. Awal-awal lagi litun zira. Bukan untuk jelas. Kemudian bagi peringatan pula kepada siapa? Ummul Qura. Ini salah satu nama Mekah. Ibu kepada negeri-negeri. Sebab itu tempat turun wahyu. Waman haulaha, dan siapa yang keliling Mekah. Siapa itu? Taif, Madinah, Jeddah. Kalau jauh sikit, Bahrain, Yaman, Syam. Jadi Quran ni untuk semua. Lil alamin. Dan juga nak mengingatkan apa ni? Watun zira, untuk engkau memberi peringatan Yaumal Jam'i. Hari dikumpulkan apa? Hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Orang-orang dahulu, orang sekarang dan orang akan datang. Semua akan dikumpulkan satu tempat. Daripada Nabi Adam sampai akhir zaman. Tapi ini pun cara diperingatkan. Kan? Yang diperingatkan ialah jangan berbeza. Jangan buat amalan berbeza. Cerita pasal hari akhirat, cerita pasal azab, jarang disebut. Hari itu la raiba fi, yang tidak ada keraguan. Dan hasilnya apa dia? Hari perhimpunan. Hasilnya apa? Ada dua keputusan je. Fariqun fil jannah, satu kumpulan ke syurga, wa fariqun fis sa'ir. Itu je. Tidak ada tempat yang ketiga. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, Allah tidak akan binasakan mana-mana negeri sehinggalah dia utuskan di ibu negeri itu seorang rasul. Ini rahmat Allah. Dan apa tugas rasul tu? Dia telu, baca. Baca. Ke atas mereka. Bukan baca sorang-sorang. Ke atas mereka ayat-ayat kami. Baca ni maksudnya baca saja ataupun baca apa? Dalam ayat lain banyak kan Allah sebut. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim. Satu yatlu. Yang kedua yuzakki. Yang kedua, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Yu'allim al-kitab wal hikmah. Ini cara Nabi. Cara Nabi untuk bagi peringatan ialah baca, yuzaki, yu'allim. Mesti ada tiga. Yang mana dulu ni? Baca dulu, baru yuzaki, kemudian last kali yu'allim. Ataupun yu'allim dulu, baru yuzaki, baru yatlu.
Ini ikut susunan ke tak? Ha? Sebab ada ayat Quran, Allah sebut apa? Yuzakihim. Dahulu. Yuzakihim, barulah yatlu. Barulah yu'allim. Dia ada pendapat mengatakan, baca dulu, kemudian ajar, barulah berlaku proses pembersihan hati. Ada juga pendapat mengatakan, suci dulu hati, barulah baca Quran, dan baru terkesan. Dan barulah belajar. Yang penting, tiga-tiga mesti berlaku serentak. Jangan berlaku, ya telu saja, tilawah saja. Yang ni tak berlaku, yang ni tak berlaku. Sebab tu masyarakat tak berubah. Kan? Hikmah tu apa dia? Apa makna hikmah? Ha? Sunnah Nabi. Hikmah ada. Jadi bila nak betulkan manusia, dua silibus utama. Alkitab dan Sunnah. Okey. Yatul alim ayatin. Habis lah. Oh, semangat. Okey. Kemudian Allah kata, jadi kalau orang tanya kenapa Allah tak binasakan orang Mekah yang kufur macam kaum Ad? Jawapannya, Allah belum utuskan Rasul. Kemudian Allah kata, وَمَا كُنَّا. Dan tidak adalah kami muhliki, membinasakan al-qura, negeri-negeri, illa, kecuali wa ahluha, ahlinya, penduduknya. Ahli pun dah jadi bahasa Melayu. Penduduk ahli qaryah. Ha? Ahli qaryah. Penduduknya. Ana ahli qaryah Jabal Jelutong. Kan? Cakap Arab. Satu je Melayu, Jelutong. Boleh faham? Ana ahli qaryah Jabal Jelutong. Fasih Arab lah tu. Ha? Okey. Allah kata kami tidak akan binasa. Okey, yang ayat tadi, kami tidak akan binasakan sehinggalah kami utuskan Rasul. Soalan pula, kenapa binasakan? Dah diutuskan Rasul. Kenapa? Jawapannya sebab penduduknya mereka zalim. Bila sebut zalim ni, apa kezaliman mereka? Syirik. Apa dalil? Ayat. Baca ayat tu. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan juga surah Baqarah. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu adalah orang yang paling zalim. Okey. Makna apa? Kalau nak elak daripada Allah turunkan azab ataupun musibah, caranya apa? Jangan buat zalim. Jangan buat zalim itu maksudnya apa? Termasuk buat kerja dakwah. Tak buat kerja dakwah adalah zalim. Apa dalil? Tak buat kerja dakwah, tak suruh yang ma'ruf, tak cegah kemungkaran adalah zalim. Apa dalil? Apa dalil? Ha? Wal asri. Bolehlah, tapi itu jauh sikit. Bila tak suruh yang ma'ruf, tak cegah yang munkar, Allah binasakan kaum tersebut. Kisah Bani Israel. Kan? Ha? Kisah apa?
Ustaz wakil seorang tahu. Kan? Sebab itulah ada 3 kumpulan kan Bani Israel. Satu yang langgar perintah Allah. Yang kedua, yang cegah. Yang ketiga, tunggu dan lihat. Jadi kenapa yang mencegah dia menyibuk? Kenapa? Satu, dia boleh jawab di hadapan Allah. Yang kedua, la'allahum yattaqun. Jadi siapa yang tak suruh yang baik ataupun tak buat kerja dakwah, dia juga zalim. Dan Allah akan turun, bila Allah turun azab, yang beriman, yang solat, yang puasa tapi tak buat kerja dakwah pun akan ditimpa azab yang sama. Apa dalil? Cepat. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazi zalamu minkum khassah. Surah Al-Anfal ayat 25 kan? Surah Al-Anfal ayat 25. Okey. Jadi kalau kita buat baik, solat, puasa, buat kerja dakwah kan, lahirkan pendakwah, insya-Allah negeri itu tidak akan dibinasakan oleh Allah. Apa dalil? Kalau kita buat kerja dakwah, kita buat baik, Allah tak akan turunkan azab ataupun musibah pada tempat itu. Apa dalil? Surah? Dalil ni wakil dah hafal. Asim dah hafal. Sebab ada salah satu daripada ayat Quran. Sakif. Kalau buat kerja islah, Allah tak binasakan negeri itu. Surah? Bukan. Surah Hud tadi. 117. Cuba tengok. Surah Hud. Ingat, surah Hud 117. Tengok. Wa ma kana rabbuka. Terjemah wa ma. Dan tidaklah adalah rabbuka, Tuhan engkau, liyuhlika, akan membinasakan al-qura bizulmin, dengan sebab kezaliman. Wa ahluha, sedangkan ahli penduduk itu muslihun. Allah tak akan binasakan kalau penduduk negeri itu muslihun. Apa makna muslihun? Jadi muslihun ialah pendakwah lah. Kalau dia baik untuk diri dia saja, nama dia soleh. Kalau dia membawa kebaikan pada orang, berdakwah dan sebagainya, nama dia muslih. Okey. Boleh? Dah banyak dalil tu. Kita balik pada ayat kita. Okey. Orang musyrikin Mekah tak nak beriman. Apa alasan mereka? Sebab takut tak ada rezeki. Jadi mereka sayang pada rezeki kononnya lah. Mereka tak nak beriman. Maka Allah jawab dalam ayat ni. Apa dia? Wa ma utitu. Dan tidaklah. Asif, dah tulis dalil tadi. Musibah tu kalau menimpa, bukan menimpa orang zalim saja. Orang baik pun akan menimpa juga. Surah apa? 117. Bukan. Osman, ayat berapa? Tak tulis kan? Haikal. Ada. Semula. Kalau Allah turun musibah, Allah tidak akan turun kepada orang yang zalim sahaja. Yang warak, yang saleh pun dikenakan juga musibah. Kalau dia tak mencegah. Dalilnya surah apa? Al-Anfal ayat. Tulis sekarang.
Kalau orang tu buat islah, buat kerja dakwah, Allah tak akan binasakan negeri itu. Dalilnya? Hud. Surah apa, Ibrahim? Apa dah? Hud ayat 117. Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada semua penduduk negeri. Surah apa? Asy-Syura ayat 7. Okey, sekarang Allah nak beritahu yang kamu takut beriman sebab takut rezeki sebenarnya salah. Kenapa salah? Wa ma utitum, dan tidaklah kamu diberi min syai'in, dari sesuatu. Tidak sesuatu pun yang diberi pada kamu, maka famata', maka ia apa mata'? Kesenangan atau keseronokan. Maka ia keseronokan. Al-hayatid dunia, kehidupan dunia. Wazinataha, dan hanya perhiasan, zina. Apa maksud dia? Yang kamu sayang pada dunia, sayang pada harta tu, sampai kamu tak nak beriman, sampai kamu tak boleh jaga solat. Allah kata yang sebab apa? Semua tu adalah kesenangan yang dari mana perkataan sementara tu? Kat mana yang sementara tu? Apa dah? Perkataan dunia. Dunia apa mana? Satu, hina, dana'ah. Yang kedua, dekat. Dunia ni, apa dia? Cepat dimasak, sedap dimakan. Itulah dunia. Akhirat, solat. Bila dapat? Akhirat besok. Jadi semua yang jenis cepat segera tu, itulah dunia. Tapi walaupun akhirat namanya di akhirat, siapa yang beriman, siapa yang solat, sebenarnya dia dapat tak hasilnya sekarang? Dapat? Apa dia? Tenangan. Tenang. Betul? Udah, senang tak masa solat? Yang 23 rakaat yang baca panjang, tenang. Tenang. Tak mengantuk, Okay. Nanti Ustaz nak tengok balik CCTV ya. Okey. Jadi Allah nak beritahu, yang kamu seronok sangat, tak nak beriman, tak nak solat, semua tertipu dengan kesenangan yang sementara je. Dan Allah beritahu, wa ma indallah. Dan apa yang indallah, di sisi Allah, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Yang kamu tak sayang tu sementara, seronok pun tak lama. Ya Allah nak bagi ni kekal selama-lama, dan seronok pun selama-lamanya. Dunia kalau dapat makan ke, berjalan ke, dia berapa lama seronok tu? Masa kita makan, sedap kan? Sedap tu bertahan sampai bila? Masa makan lah, betul? Lepas makan ada lagi. Sakit perut pula kan? Hilak makan tadi kan? Tapi kalau makan ke akhirat, dia seronok. Sedap masa makan. Lepas makan, sedap lagi. Makan lagi, sedap lagi. Makan lagi. Dan tak buang, dan tak sakit. Jadi Allah kata,
yang di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun? Bahasa kasar apa dah? Taruh otak ke? Sebab apa? Allah nak taubih, nak mencela orang yang tak waras. Siapa tak waras ni? Yang pilih yang sementara dan tinggal yang kekal. Memang tak waras. Contohlah, tembaga besi. Tapi kekal selama-lama. Dengan emas, tahan untuk 2 tahun je. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Emas, tapi 2 tahun je. Tembaga tu kekal selama-lama. Kita pilih yang mana? Memang ada masalah. Tembaga. Kenapa tembaga? Sebab kekal. Betul tak? Tetapi hakikatnya, akhirat bukan tembaga. Akhirat ialah emas yang kekal. Dan dunia bukan emas, tapi dunia adalah tembaga. Jadi kamu pilih adalah tembaga, tak kekal. Dan kamu tolak emas yang memang tak waras. Tak waras. Boleh faham? Sebab itulah yang tak waras ni, nampak macam sihat kan? Tapi sebenarnya tak sihat. Yang di hospital, Tanjung Rambutan, nampak macam tak sihat, tapi sihat. Betul? Antara dua, kalau matilah, yang mana ke neraka? Yang orang gila, dia ada tanggungjawab tak? Tak ada. Kalau dia pilih dunia pun tak bersalah. Sebab dia tak waras. Tapi yang ni nampak waras, tapi pilih benda yang tak kekal. Ada masalah. Boleh faham? Sebab tu orang gila tak ada masuk neraka. Kalau Allah masuk orang gila dalam neraka, zalim. Betul tak? Afala ta'qilun? Nak terjemah apa ni? Bodoh ke? Kenapa kamu tidak berfikir? Okey. Baca Facebook dengan baca Quran. Pilih yang mana? Waras. Okey, lepas raya. Lepas Ramadan kan? Quran dengan Facebook. Okey. Quran dengan open house. Waras. Sehingga sekarang waras. Cuba buka surah An-Nisa. Ayat 77. Panjang ke pendek? Pendek, alhamdulillah. Waras. Sebab kadang-kadang dia baca komik kau. Lagi panjang, lagi seronok kau. Mengasyikkan. Tapi bila tengok ayat Quran, panjangnya. Okey, terjemah. Alam tara. Tidakkah engkau tara? Melihat ataupun berfikir. Engkau tak fikir ke? Wahai Muhammad, engkau tak fikir dan tidak melihat kepada allazina. Orang-orang yang qila lahum. Orang Islam lah ni. Dikata pada mereka, masa kat Mekah, mereka ditindas, diseksa, mereka nak minta berperang. Allah kata jangan. Dikata pada mereka, kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kamu, jangan lawan, jangan berperang. Habis buat apa? Wa aqimus solah. Dirikan salat. Satu. Yang kedua, keluarkan zakat, sedekah. Jangan berperang. Tapi bila mereka berhijrah ke Madinah, baru nak rasa aman sikit, Allah wajibkan perang. Apa pula kata mereka? Falamma kutiba. Maka, tatkala telah diwajibkan ke atas mereka, qital, peperangan. Tak diminta kan? Sekarang Allah dah wajib. Iza tiba-tiba fariqun.
Satu golongan daripada mereka yakhshawnan nas. Mula takut pada manusia. Takut mereka pada manusia sebab bila berperang apa risikonya? Mati. Mereka mula takut pada manusia. Sama seperti takut pada Allah. Jadi takut pada orang dengan takut pada Allah dah sama dah. Atau asyadda khasyah. Ataupun takut berperang, takut mati lebih daripada takut pada azab Allah. Dah tukar dah. Kemudian mereka berkata apa? Waqalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina. Kenapa engkau wajibkan ke atas kami qital, peperangan? Tadi minta kan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Jangan wajibkan sekarang. Kami baru nak seronok ni. Boleh tak lewatkan sikit? Dekat-dekat kami nak mati ke? Kami dah tua. Maka Allah kata apa? Apa sebenarnya? Kenapa dia tak nak berperang? Tak diminta masa kat Mekah. Sebab ni. Kul, Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka ni, mata dunia, yang kamu takut mati tu sebab cinta dunia je. Nak hidup, nak duduk dengan keluarga kan. Allah kata, mata dunia hanya yang kamu seronok tu, sikit je. Bila dibanding dengan akhirat. Wal akhiratu khairun. Cuba bagi mereka faham. Akhirat jauh lebih baik daripada yang kamu sayang. Yang kamu sayang sekejap, sementara, kadang-kadang memudaratkan. Tapi akhirat ni Allah kata bukan untuk semua. Khusus untuk orang bertakwa sahaja. Wala tuzlamuna fatila. Dan di akhirat kamu tidak akan dizalimi walaupun sikit. Mana kalau kamu buat jahat 100 lah Allah balas. Kalau kamu buat kebaikan 1000 lah Allah balas. Okey. Jadi Allah nak bagi tu di sini, manusia bila bak apa ni? Korbankan harta, korbankan nyawa, mula dah sayang, mula cinta. Maka Allah kata, kalau kamu pergi berperang, sebenarnya kamu akan dapat lebih baik daripada yang kamu sayang yang menyebabkan kamu tak nak pergi berperang. Kita tahu kisah. Kisah siapa? Ghulam ad-Da'wah. Kan? Senang je dia tinggal dunia. Walaupun terpaksa mati. Kisah Mus'ab bin Umair. Kisah apa lagi? Siapa ni? Ja'far bin Abi Talib. Ada kisah baru kita baca. Nah, banyaklah. Lelaki dalam surah Yasin. Bila pergi berdakwah, akhirnya mati. Allah kata apa? Okey. Waqila dukhulil jannah. Okey. Okey, cuba buka surah. Surah apa? Surah, okey. Ustaz bagi terjemah bagi ayat. Allah kata, yang di sisi kamu pasti akan binasa. Dan yang di sisi Allah pasti kekal. Semua yang ada bersama kamu, handphone, orang, suami, isteri, semua akan binasa. Tapi yang di sisi Allah kekal. Baca ayat tu. Surah apa? Ayat. Tulis sekarang. Asif. Tulis. Surah apa? Ayat 66. Itulah tak dengar. 96. Tengok. Ma indakum. Apa di sisi kamu semuanya yang fadu, hilang. Sama ada barang tu hilang, harta hilang masa kamu hidup ataupun kamu yang mati. Wa ma indallah, dan apa di sisi Allah baqa. Qalqalah kubra. Kubra ke sughra? Oh, tak belajar tajwid. Tak belajar tajwid. Okey. Tak apalah tak belajar tajwid tapi faham. Wala najziyannahum, dan kami akan balas kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar. Apa balasannya?
ajrahum, upah mereka bi ahsan, dengan lebih baik daripada apa yang mereka buat kat dunia. Tak ada mana-mana syarikat kat dunia dia bagi upah lebih baik daripada kerja, melainkan setimpal dengan kerja. Allah bagi satu kebaikan ganda berapa? 10. Sehingga 700. Lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Beribadat satu malam sama dengan amal soleh 83 tahun. Hanya satu malam. Malam itu pada. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, habis ha. Cuba keluarkan hadis. Siapa yang tamak dunia, kejar dunia sampai tak sempat pergi masjid, tak sempat belajar, tak sempat solat awal waktu. Sedarlah apa Nabi cakap ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maudi'u ni tempat. Sauti apa? Cemeti panjang mana? Panjang ni kan? Sama panjang dengan tongkat kan? Yalah. Yang buat pukul. Bukan buat pukul budak yang hafal Quran tu. Itu rotan. Jadi tengok Nabi nak bagi kita faham. Tempat letak cemeti fil jannah, dalam surga, khairun, lebih baik daripada dunia dan wa ma fiha. Bila Nabi kata lebih baik pada dunia, dunia yang mana ni? Dunia yang mana? Dunia sekarang ke ataupun dunia daripada mula Allah cipta sampai kiamat? Jadi, apa yang Nabi nak bagi tahu? Tempat letak cemeti panjang ni lah, lebih kurang panjang ni kan? Ataupun sama panjang dengan tongkat. Bila dibanding dengan akhirat, dengan dunia, tempat letak tongkat tu jauh lebih baik daripada dunia sejak dicipta sampai dunia kiamat. Mana nilai dunia hanya kurang daripada nilai tongkat di dalam surga. Jadi yang kita duk bekerja pagi petang sampai malam, kerja apa? Kurang lagi. Itu belum istana, belum sungai, belum pokok, belum bidadari, baru tongkat. Kesian tak orang yang kejar dunia? Allah nak bagi yang jauh lebih baik, duduk kejar tongkat. Okey. Ada satu hadis yang sahih. Orang yang terakhir keluar surga, keluar neraka. Dan dia terakhir masuk surga. Betul kan? Orang sama kan? Kalau dia terakhir keluar neraka, maka dialah terakhir masuk. Bila dia nak masuk surga, Allah kata pergi masuk. Bila dia nak masuk tu, dia dengar orang kecoh. Dah penuh lah. Dia pun patah balik. Tuhan kata kenapa tak masuk? Dah penuh. Biasalah orang datang lewat kan. Bunyi bising. Padahal bising itu bukan menunjukkan penuh. Tapi memang suka cakap banyak kan. Kemudian Allah kata, pergi. Dia pergi kali kedua, bunyi riuh ni mesti dah penuh. Dia patah balik, wahai Tuhan dah penuh. Allah kata, kamu tahu tak aku sediakan surga untuk kamu macam mana? Tak tahu. Sebenarnya bukan penuh. Aku sediakan untuk kamu surga seperti milik raja yang memiliki kerajaan dan 10 kali ganda kerajaan yang dimiliki oleh raja masa kat dunia. 10 kali ganda. Itu ahli surga yang terakhir. Kita bukan terakhir kan? Kan? Siapa ada cita-cita nak masuk terakhir? Jangan. Jadi kalau terakhir macam tu, kalau masuk tengah-tengah, kalau masuk awal. Sebab itulah sahabat-sahabat ni, bila tengok dunia, macam tu je. Kan?
Okey, tengok satu lagi hadis. Boleh hafal hadis ni? Maudi'u sauti tidak. Dia hadis ni antara hadis paling pendek ni. Kalau tak boleh hafal, bulan puasa ni, bulan Syawal lagi tak boleh. Situ je. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maudi'u sauti fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Hafal dan jadikan motivasi tulis besar-besar. Yang aku duk kejar ni sebenar sebesar tongkat je. Ataupun kurang daripada tongkat. Rawahu Sahih Al-Jami' At-Tirmizi. Nombor hadis. Tak tulis nombor hadis, tak apa, hafal je. Jangan tulis nombor hadis tak hafal. Daripada Abu Hurairah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey. Maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Yang solat subuh lebih kurang sama kan? Solat sunat subuh. Beza kat sini je. Raka'ata al-fajri. Sambung. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar ataupun 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi. Okey, dah apa semua dah? Dah. Okey. Nanti sebelum keluar cek seorang-seorang Usama. Okey, hadis seterusnya satu lagi. Wa anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah SAW yaqul Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yuj'alu ahadukum isba'ahu hadhi fil yam falyanzur bima tarji'u. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya, terjemah wallahi. Nabi bersumpah. Dia bila Nabi bersumpah ni bukan menunjukkan orang tak percaya, tak. Tapi menunjukkan yang Nabi nak cakap sangat besar dan penting. Apa dia? Mad dunya. Tidaklah. Tidaklah dunia fil akhirah. Bila dibanding dengan akhirat. Dunia bila dibanding akhirat, melainkan mislu seperti ma yaj'alu. Seperti apa yang seseorang kamu yaj'alu menjadikan. Seperti seseorang kamu menjadikan isba'ahu jarinya. Isba'ahu jarinya hazihi fil yam dalam laut. Dia celup jari, lepas tu angkat. Kemudian Nabi tanya, fal yanzur, cuba perhati. Celup jari, lepas tu angkat. Cuba perhati. Bima tarji', apa yang kembali bersama jarinya. Itulah dunia. Bila dibanding dengan, jadi air laut yang besar, luas tu adalah, jadi orang nak kejar dunia, kejar apa? Ni, air yang melekat kat jari. Jadi jangan buang masa kejar benda yang sia-sia. Bukan tak perlu cari dunia. Cari dunia untuk beli akhirat. Bukan cari dunia untuk beli dunia lagi. Okey. Habiskan, Ada soalan? Orang gila akan masuk syurga. Kalau start dia balik, dia gila sampai dia mati. Masuk syurga. Kalau dia kafir, lepas tu dia gila, dia akan masuk neraka lah. Sebab masa dia kafir tu dia waras. Dia kafir dalam keadaan waras, dia akan terima balasan. Kecuali dia kafir, lepas tu dia masuk Islam, setengah jam, lepas tu dia gila.
InsyaAllah dia masuk syurga. Kenapa nak jadi macam tu? Ha? Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita jumpa besok. Pagi besok ada kelas Sirah An-Nabawiyah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم